Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama dengan Datuk Hakimah Muhammad Yusof untuk sesi jejak alumni terbilang. Untuk makluman kepada semua bahawa Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya sedang dalam rangka untuk menjejak kembali alumni berjaya yang kita katakan sebagai terbilang kerana mereka telah menjadi tokoh-tokoh di dalam negara, memegang jawatan-jawatan yang penting dalam negara. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan Datuk Hajah Hakimah Muhammad Yusof, iaitu Ketua Pengarah JAKIM. Selamat datang, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Alhamdulillah, kita santai-santai sahaja, insya-Allah ya. Dan kata bersama dengan kita, saya lah daripada Akademi Pengajian Islam mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Datuk kerana sudi walaupun dalam kesibukan bekerja ke sana sini dengan tugasan-tugasan yang sangat banyak, tapi dapat juga akhirnya meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami berkongsi pengalaman dan mungkin nasihat-nasihat yang sangat berguna untuk pihak Akademi Pengajian Islam sendiri dan juga untuk para pelajar dan juga alumni yang telah kita meratalah dalam dunia ni bukan hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia kerana Akademi Pengajian Islam ni bukannya baru telah lama. Dan Alhamdulillah untuk saya pun datang daripada batch yang sama dengan Datuk dan tapi macam mana pun hari ni saya nak interview Datuk, nak bertemu bual dengan Datuk dan kita lihat, kita kongsikan bersama apa yang kita boleh dapatkan manfaat untuk yang pertama sebab kita tahu Datuk adalah wanita yang bagi pihak di luar sana di Malaysia sendiri merasakan bahawa Datuk seorang yang sangat hebat kerana akhirnya telah berjaya berada di memegang satu jawatan yang sebelum ini tidak pernah dipegang oleh seorang wanita. Dan Datuk pula adalah kelahiran daripada Akademi Pengajian Islam yang pada satu ketika dulu kita kenali sebagai Akademi Islam Akademi Islam Universiti Melaya. Dan itu yang menjadi kebanggaan kami dan menyebabkan kami teruja untuk datang dan berjumpa dengan Datuk. Alhamdulillah. Okey, mungkin Datuk boleh perkenalkan diri, ceritakan sedikit latar belakang daripada kecil orang persekolahan dan sebagainya untuk kita dapatkan satu gambaran tentang diri Datuk. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Profesor Dr. Cik Zarina Syahri yang juga merupakan rakan kita tak satu kuliah tapi kita satu batch di UM yang grad pada tahun 1990. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya dan atas kesudian menjejak saya. Dan tahniah saya ucapkan kepada rakan-rakan di APIUM atas program ini. Satu program yang saya kira sangat menarik untuk rakan-rakan alumni berkongsi pengalaman, berkongsi pengalaman kerja. Kalau dulu kita bersama dalam dunia universiti, tetapi hari ini kita boleh berkongsi dalam dunia pekerjaan pula, insya-Allah. Alhamdulillah. Sedikit latar belakang saya dilahirkan di Kuala Terengganu. Orang Terengganu membesar di Kuala Terengganu itu sehinggalah di peringkat sekolah menengah rendah lah. Saya bersekolah di sekolah rendah di
sekolah kebangsaan Teluk Pasu oleh Terengganu, iaitu sekolah kebangsaan di kampung saya lah, kampung kelahiran saya, dan kemudian melanjut pelajaran ke tingkatan 1 ke Sekolah Menengah Agama Tok Jiring, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring ketika itu. Sekarang ini telah bertukar menjadi Sekolah Menengah Agama Haji Abbas. Jadi sekarang ni pada ketika itu rakan-rakan di perkampungan saya yang melanjut pelajaran ke peringkat menengah di sekolah agama adalah sangat kecil bilangannya. Dan rata-rata rakan-rakan sepermainan saya, rakan-rakan persekolahan di sekolah rendah melanjut pelajaran sama ada ke sekolah menengah biasa ataupun yang cemerlang mungkin melanjut pelajaran ke sekolah menengah berasrama penuh lah. Dan ada juga sekolah menengah berasrama penuh di peringkat negeri. Jadi ketika itu masyarakat mungkin masih belum tinggi kesedaran untuk menghantar anak-anak ke sekolah menengah agama ketika itu. Jadi apabila ibu saya dengan hasrat almarhumah yang tinggi untuk melihat anak-anak membesar dalam pendidikan agama, jadi saya adalah antara anak yang terpilih jugalah pada ketika itu. Anak-anak yang lain yang membesar tahun 60-an, tahun 70-an tu kebanyakannya mereka berada melanjut pelajaran ke sekolah menengah biasalah ataupun sekolah menengah berasrama penuh biasa. Berapa ramai adik-beradik? Saya 9 orang. 9 orang. Jadi pada ketika itu apabila arwah ibu saya ingin melanjut menghantar saya ke sekolah menengah agama tu, saya juga merasa agak reluctant pada ketika itu, mungkin kerana rakan-rakan yang lain tidak menyertai. Jadi kita rasa macam berbeza ataupun jauh daripada rakan-rakan yang kita telah biasa. Tapi takdir Allah kita tak tahu, perancangan Allah kita mungkin tak suka pada ketika itu, tapi itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita lah. Jadi pengalaman berada di sekolah menengah Tok Jiring itu, bertemu dengan rakan-rakan yang sama sama belajar, memberi suasana yang baru juga pada saya. Sekolah menengah kebangsaan agama Tok Jiring itu adalah sekolah menengah kebangsaan di bawah KPM. Jadi apabila selepas tamat SRP ketika itu, saya antara pelajar yang berpeluang untuk melanjut pelajaran ke Kolej Islam Kelang. Jadi apabila di Kolej Islam Kelang itu merupakan memberi satu suasana yang baru lagi pada kita apabila bertemu dengan rakan-rakan yang ramai daripada negeri-negeri lain, berbeza, melihat bagaimana cara mereka bergaul, cara mereka membawa diri itu sebenarnya memberi pengalaman juga kepada kita. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang seterusnya membawa kita ke dunia pendidikan yang selanjutnya, iaitu di Institut Pengajian Tinggi. Dan kalau ikut kita kata sejarah kita lah, apabila nak memohon dengan melanjut pelajaran ke peringkat universiti ni, saya bermula selepas SPM. Walaupun ada rakan-rakan yang meneruskan pelajaran di peringkat STPM, tapi saya memohon untuk melanjut pelajaran ke Akademi Pengajian Islam pada ketika itu, dalam pengajian Pra Akademi Islam. Pra Akademi Islam ini pada di UM, untuk pendidikan agama di universiti ini yang ada pra-pendidikan ini tak banyak, hanya di Universiti Melaya, Akademi Islam, dan juga pada ketika itu ada dua universiti yang baru menawarkan kursus pra mereka, iaitu di UIA dan juga di UKM. UKM untuk kuliah undang-undang.
Fakulti Undang-Undang yang pada tahun itu merupakan tahun pertama pengambilan. Dan saya ingat saya memohon, sudah tentulah selepas SPM tu kita memohon banyak tempat lah, di UM, UIA, di UKM saya memohon untuk fakulti undang-undang, dan saya menduduki temuduga di fakulti untuk memasuki fakulti undang-undang tu di UKM tu. Dan sebenarnya saya dapat, tetapi keputusan berjaya itu diperolehi selepas saya mendaftar di AIUM. Jadi rezeki berjodoh memang di AIUM. Dan saya ingat lagi arwah abang ipar saya pernah sebutlah pada saya, oleh kerana dah ada di sini, sebab kita pada ketika itu kita bukanlah dalam kalangan keluarga yang mewah dan sebagainya. Biasa-biasa saja. Jadi apabila ibu bapa telah pun mengeluarkan perbelanjaan untuk pendaftaran di satu-satu universiti, walaupun keinginan itu kuat, kecenderungan itu tinggi, tapi apabila kita mengenangkan perkara-perkara begitu, so nasihat daripada arwah abang ipar saya itu saya peganglah. Saya kata tak mengapalah, walaupun mungkin pada ketika ini kita tak berpuas hati, tapi mungkin perancangan Allah lebih baik. Dan saya teringatlah apa yang terjadi pada ketika sekolah menengah dulu. Jadi apabila itu yang dirancang, disarankan oleh ibu saya, dan perancangan Allah tu kita tak tahu, jadi saya mengikut arus itulah. Saya kata kita yakin apa yang ditentukan oleh Allah lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, Datuk, maknanya Datuk ni adalah produk daripada Akademi Islam ataupun Akademi Pengajian Islam, ya, yang bermula daripada PRA. Dan masa itu pun kita tahu bahawa Akademi Islam ni masih baru kan, dia masih baru, hanya ada rasanya 3 atau 4 1984 ketika itu, pada masa saya menyertai PRA tu. Okey, jadi boleh tak Datuk cerita sedikitlah perjalanan pahit maut, suka gembiranya berada di Akademi Islam? Manis biasa. Di Akademi Islam, ataupun sekarang ni dikenali sebagai Akademi Pengajian Islam, saya alhamdulillah berpeluang berada ataupun belajar di 2 kampus. Pada PRA yang tahun semester pertama dan kedua PRA Akademi Islam itu, saya memulakannya di kampus Universiti Melaya di Kuala Lumpur. Tempat belajarnya adalah di Fakulti Undang-Undang. Kita berkongsi tempat di situ, belajar di situ. Jadi pada ketika itu kitalah adik bongsu sebenarnya. Jadi di AI tu, jadi baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Jadi mungkin pada ketika itu apa yang kita ingat adalah meneruskan suasana belajar itu, proses pembelajaran kita di peringkat universiti itu, dan kita mungkin tak terlalu memikirkan perkara-perkara yang di luar daripada kotak pelajaran tu, kotak kuliah. Jadi kehidupan itu dari asrama kita pada ketika itu adalah di Pantai Buri. Sanggup berjalan kaki. Mungkin adik-adik sekarang ni dah ada dengan berkenderaan motor ataupun berkereta, tapi kita kebanyakan waktu adalah berjalan kaki daripada awal pagi ke kampus, dan balik semula ke asrama pun berjalan kaki. Kalau hujan pun hujanlah yang kita redah. Banjir lah. Jarang sangat kita menaiki bas ke atau kenderaan awam lain lah. Jadi tapi suasana begitu, dia memberi satu kehidupan yang baru juga apabila kita kita bersama rakan-rakan tu berpeluang untuk merasai
mungkin kalau anak-anak sekarang rasa susah, tapi ketika tu kita tak rasa sukar lah. Kita rasa macam itu adalah kehidupan yang perlu kita lalui, so kita lalu. Kita enjoy je, suasana tu kita enjoy. Jadi Alhamdulillah. Dan pada tahun 1985 ada satu keputusan baru di peringkat Universiti Malaya untuk menetapkan bahawa pra-akademi Islam ini akan belajar di kampus Nilampuri, Kota Baru. Dan kita kata pelajar-pelajar yang lebih senior yang sebelum ini berada di kampus Nilampuri itu, yang sebelum ini pada pelajar tahun 2 dan tahun 3 kalau tak silap saya, mereka kembali ke kampus utama di UM. Jadi kita swift. Jadi saya adalah batch yang pertama belajar di kampus Nilampuri untuk pra semester 3 dan 4. Jadi itu sekali lagi memberi peluang untuk kita menimba pengalaman yang berbeza. Saya ingat lagi rakan-rakan kami yang lelaki khususnya tidak tinggal di dalam kampus. Mereka ini menyewa di luar kampus di perkampungan yang setempat tu, dan peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat di kampung sekitar Nilampuri itu. Dan kita juga setiap petang akan menunaikan solat berjemaah di Masjid Kampung Laut di seberang kampus, jalan kampus itu. Dan suasana tu memang sangat sesuai dengan suasana sebagai dunia pelajar menimba ilmu. Siang kita berkuliah berdasarkan silibus kurikulum kita, tapi malam kita menimba ilmu melalui kuliah-kuliah maghrib, usrah dan sebagainya di Masjid Kampung Laut itu. Dan pada saya itu adalah suasana yang sangat seronok lah. Dan untuk rakan-rakan daripada luar negeri, Kelantan, Terengganu yang mungkin tak terlalu terdedah dengan suasana di Pantai Timur, negeri Pantai Timur, saya masih ingat mereka ni almost every weekend akan keluar berjalan berkelah di pantai-pantai di sekitar negeri Kelantan. Dan saya rasa itu memang pengalaman yang mereka menyeronokkanlah bagi mereka. Dan guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah juga ketika itu sangat mesra dengan kita, memberi menyampaikan ilmu dengan penuh dedikasi dan penuh rasa kita kata rasa keibuan, kebapaan, yang sehingga kita walaupun berada jauh daripada keluarga, kita tak rasa suasana yang sukar, sunyi, sepi. Kita hidup dengan suasana itu dengan penuh Dan 1986 kita kembali ke Kuala Lumpur untuk meneruskan pengajian pada tahun 1 hingga akhir tamat kuliah lah. Alhamdulillah. Ada peristiwa yang rasa yang berduka citakan ke, ataupun satu cabaran yang sangat hebat yang tak boleh dilupakan sehingga hari ini? Nak kata kalau cabaran yang dalam bentuk yang negatif ataupun menduka citakan tu saya tak ingat kita ada. Tapi saya ada satu pengalaman yang hari ini kalau saya kenang, saya rasa itu sebagai satu yang macam membuat kita nak kata kelakar pun tidak juga, tapi mengusik jiwa lah. Bila kita balik ke kampus tu, kami ramai. Kampus di kampus Pantai Baru itu, dia melibatkan hanya 2 blok saja, 2 blok penginapan, satu untuk siswi dan satu untuk siswa. Dan bangunan blok 9 dengan blok 8. So blok 8 itu diduduki berkongsi siswa, dan ada 2 atau 3 floor yang juga dihuni oleh penghuni siswi. Jadi
suasana sangat padat. Bilik-bilik yang di apartmen tu yang kalau sepatutnya dihuni oleh 4 orang ataupun 6 orang, kita duduk sampai 10, 15 pun ada. Jadi memang sangat sangat padatlah suasana dalam dan tidak selesa, tidak kondusif. Jadi untuk kita adik-adik di bawah ni, mungkin masa tu tahun 1 kita tak rasa sangat, kita hanya rasa seronok dengan kawan-kawan saja. Tapi di peringkat abang-abang, kakak-kakak, mereka merancang satu demonstrasi dan menarik kita bersama untuk membuat tunjuk perasaan yang aman lah di sekitar lembah pantai tu, untuk menuntut supaya pihak UM memberi perhatian pada isu penginapan pelajar tu, dan menuntut supaya Blok 10, masa tu Blok 10 adalah bangunan yang baru siap, tetapi belum lagi dibuat keputusan sama ada nak diserah kepada untuk dihuni oleh UM ataupun siapa. Jadi kita menuntut juga di situ, kami mahu Blok 10 dengan spanduk yang saya ingat saya pegang spanduk tu. Oh, ini satu rahsia besar. Jadi tapi masa tu macam saya katalah, kita masih junior, so kita follow saja apa yang senior rancangkan. Tapi hari ni apabila saya kenang, saya kata ini akhirnya kita dapatlah Blok 10 tu, dan saya antara penghuni Blok 10. So saya rasa macam yelah, kelakar pun aja juga, macam apa. Tapi satu perkara yang saya kira pada ketika itu kita di dalam dunia pendidikan pada masa itu, walaupun kita junior, kita bukan hanya perlu memikirkan hal yang di sekitar kita tentang pembelajaran saja, tetapi perkara-perkara lain juga perlu ada dalam pemikiran kita. Bagaimana kita perlu mencari ruang, jalan penyelesaian. Mungkinlah jalan penyelesaian ketika itu masih kekanak-kanakan, begitu kiranya tidak ada. Tapi hari ini mungkin dalam dunia kita bekerja tu, saya belajar bagaimana rundingan itu sangat penting. Engagement dengan pihak yang berkepentingan itu sangat penting. Sebab tidak ada perkara yang tidak boleh kita selesaikan kalau kita bersedia untuk berbincang, untuk berunding dengan baik. Okey, Datuk. Itu pengalaman yang memang tak boleh dilupakan tu, insya-Allah. Ya. Okey, bila kita melihat kepada gambaran laluan pendidikan Datuk, bermula daripada sekolah, kemudian pergi kepada universiti, masuk pra-universiti, kemudian mengambil bidang syariah, syariah, ijazah sarjana muda syariah. And then saya dipahamkan bahawa Datuk meneruskan pengajian sarjana di bidang Human Resource Development, ya, di UPM, ya, di UPM. Jadi kalau melihat kepada corak pendidikan daripada pengajian Islam pergi kepada bidang yang di luar daripada pengajian Islam berbeza, apakah ini sebenarnya suatu perancangan awal Datuk dalam berkarya? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Okey, sebenarnya kalau cerita tentang untuk melanjut pelajaran peringkat master ni, saya sampai hari ini saya rasa saya masih menyimpan rasa bersalah kepada almarhum Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Sebab harapan beliau adalah untuk saya menyambung pelajaran di peringkat master tu bersama beliau, dan saya memang dah enroll sebenarnya. Tapi tak ramai yang tahu. Ketika tu mungkin sebab hadaf kita untuk menyambung pelajaran tu tidak didorong oleh keinginan sendiri. Pada tahun 90 rakan-rakan ramai yang telah meneruskan kerjaya mereka. Ada yang jadi guru, Prof, Doktor dan rakan-rakan, beberapa rakan kita meneruskan kerjaya di Universiti Melaya sendiri sebagai pensyarah dan sebagainya. Tapi saya ketika itu belum ada di mana-mana. Maksudnya mohon tapi belum ada rezeki di mana-mana. Cuma tempoh tu tidaklah terlalu panjang untuk kita kata kita nak menganggur masa yang lama.
Jadi pada ketika itu arwah Datuk Mahmud Zudi berkata, sementara tu marilah kita buat master dulu. Dan saya ingat, dan memang saya dah enroll, dah bayar pun fee semua, dah bermula pun dengan beberapa research yang pun. Tapi nak jadi cerita, saya dapat tawaran di BP, Dewan Bahasa dan Pustaka, sebagai pegawai perancang bahasa sambilan. Jadi saya kata Datuk Mahmud Zudi, tak apa bekerja tapi master masih boleh buat. Tapi sebagaimana yang saya kata tadilah, apabila hadaf kita tu tak betul, maksudnya kita tidak datang dari hati sendiri untuk menyambung pelajaran ketika itu. Mungkin saya menurut nasihat beliau untuk sambung pelajaran itu hanya kerana mengisi waktu yang kita belum dapat kerja dan sebagainya, waktu lapang itu. Jadi saya terhenti di tengah jalan. Jadi rasa terkilan jugalah di situ. Dan apabila saya mendapat tawaran untuk menyertai JAKIM 1992, jadi proses pembelajaran tu lagi terus terkubur jadinya. Dan bila dah mula bekerja, kecenderungan tu dah melihat tentang perkara-perkara baru, dan saya melihat ada keperluan untuk kemahiran ataupun meningkatkan kompetensi di bidang di luar daripada syariah. Saya graduate adalah Ijazah Sarjana Muda Syariah, tetapi untuk keperluan pekerjaan kerjaya, ada kemahiran baru yang saya perlu terokai. Jadi dan pada tahun 97 saya memohon untuk melanjut pelajaran menggunakan beasiswa di JPA. Alhamdulillah saya berjaya, dan saya antara yang termuda jugalah dalam kalangan pegawai lain yang dapat hadiah beasiswa itu. Jadi ketika itu apabila saya bercadang untuk buat menyambung pelajaran ke peringkat masters di UPM di bawah Human Resource Management itu, saya rasa itu adalah antara perkara baru yang sangat penting, kerana dalam tempoh 3 tahun saya masuk 5 tahun saya masuk bekerja di 92, 97 saya berpeluang untuk melanjut pelajaran 97. Tapi ketika itu recession, jadi kelulusan saya itu ditangguh. Jadi saya pergi kursus di Intan 97. 98 saya tak boleh lagi nak sambung pelajaran saya kerana isu kegawatan ekonomi. Jadi JPA menangguhkan. Tapi saya sempatlah sementara menunggu. Tahun 2000 baru saya masuk belajar. 99 baru saya masuk belajar. Tapi tahun 98 tu saya sempat memohon untuk program 21st century program penghantaran pegawai ke Jepun sebulan. Jadi saya sempat juga mengikutilah sementara menunggu tu. Jadi ada peluang di situ. Di situ saya bertemu dengan rakan-rakan daripada KPM, daripada kementerian-kementerian lain. Lagilah timbul minat saya yang mendalam untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pembangunan sumber manusia. Dan selama tempoh saya bekerja juga, saya rasa itu adalah bidang yang sangat perlu. Sebab dan sehingga kini pun saya rasa apabila kita ingin membawa satu organisasi ataupun nak mempelopori satu inisiatif, program dan sebagainya, yang penting dahulu adalah memegang modal insannya. Memastikan bahawa modal insan itu adalah modal insan yang cukup
dengan ilmunya, cukup dengan kepakarannya, dengan kemahiran yang sepatutnya dia ada, dan ini adalah sebagai satu kita kata satu pemangkin yang sangat kuat untuk memastikan satu-satu usaha ataupun program yang kita nak buat tu menuju kejayaan. Sebab kalau kita merangka satu perancangan yang besar, tetapi persediaan tenaga-tenaga yang nak menggerakkan cita-cita kita, hasrat kita itu tidak selari dengan apa yang kita hasratkan, so itu tidak akan membawa kita ke mana pun. Okay. Maknanya apa yang kita boleh dapat suatu kata ibrah daripada sini ialah selain daripada kita berada dalam satu aliran, kita kena cuba juga untuk pergi kepada suatu ilmu yang berbeza untuk kita melengkapkan lagi apa yang kita ada, kan? Ya. Okey, daripada situ saya nampak bagaimana Datuk akhirnya kata-kata meniti naik, sebab saya juga dimaklumkan bahawa Datuk juga orang kuat dalam bahagian halal dulu, sehingga kan membawa halal Malaysia ini keluar negara, dan dah ke Jepun dan merata-rata tempat. Jadi kita nampak daripada situ kemudian Datuk dilantik pula sebagai timbalan ketua pengarah, kemudian akhirnya menjadi ketua pengarah itu sendiri. Mungkin Datuk boleh berkongsi juga dengan kita, dengan saya, dengan anak-anak di universiti dan juga rakan-rakan kita di luar sana, apa agaknya ramuan yang Datuk guna untuk sampai ke situ dan apa ciri-ciri dia. Ini sangat penting Datuk, sebab kita nak memberi satu perangsang dan juga suatu kata persediaan kepada anak-anak yang baru, terutama pelajar-pelajar di peringkat sarjana muda, sarjana, dan juga even PhD sendiri pun yang rata-ratanya mereka ni belum bekerja tapi mereka terus-terus belajar. Jadi bagaimana mereka nak mempersiapkan diri dia, bukanlah nak ambil tempat Datuk kena ambil dah, nak bersara dah. Tapi bagaimana mereka juga boleh mengikuti jejak tersebut. Alhamdulillah. Nak kata ramuan sangat tu taklah, tapi saya ada dalam jiwa saya ni, saya ada passion tentang sesuatu. Kalau misalnya saya terlibat ataupun bermula mungkin di peringkat bawah tu kita diberi amanah, diberi tanggungjawab, so dia akan disusuli dengan komitmen, rasa. Tapi untuk sampai untuk kita dapat melaksanakan komitmen kita tu dengan sebaik mungkin, dia kena bermula dengan passion, dengan istilahnya kegairahan bekerja itu sendiri dalam bidang berkenaan. Kalau berkaitan dengan halal ini, saya meletakkan minat dan juga kecenderungan itu saya rasa pada tahap yang sangat tinggi. Mungkin pada ketika saya sebab di JAKIM ni seperti biasalah agensi kerajaan, kita akan bertukar-tukar bahagian. Jadi apabila, walaupun saya berpengalaman sebelum itu di bahagian-bahagian lain, apabila masuk ke bahagian halal ni, saya rasakan ia adalah satu bidang baru. Jadi apabila bidang baru itu, dia memberi rasa keinginan untuk kita belajar dengan lebih mendalam lagi tentang apa itu halal itu sendiri, dari segi fiqahnya bagaimana, dari segi keperluan-keperluan yang timbul di dalam, yang berkaitan dengan kerja, dan juga pensijilan. Dari mana datangnya pensijilan halal ni? Kita dari kecil memang kita tahulah orang Islam mesti makan halal, khinzir itu tak halal, arak itu tak halal, so kita tahu basic itu. Tapi bagaimana perkara-perkara ini nak diterjemahkan dalam bentuk kerangka kerja yang sistematik. Jadi dari situ saya memang belajar, saya rasa belajar banyak. Dalam halal tu belajar tidak pernah habis lah. Sehingga saya keluar daripada bahagian halal pun saya rasa masih banyak perkara lagi yang tak. Apabila sekarang ni terrelate dengan ilmu-ilmu yang semakin canggih, semakin mencabar, tentang ramuan yang semakin dinamik. Jadi penggunaan bahan-bahan yang kita perlu kaji, perlu teliti,
yang dia akan akhirnya direlate balik dengan hukum, dengan pandangan hukum, boleh ataupun tak boleh. Mungkin isu yang terbaru yang dibincangkan sekarang ni, isu tentang cultured meat, daging yang daging kultur dan sebagainya. So teknologi baru ini sentiasa memerlukan kita untuk menggali ilmu baru. Jadi dari situ kita membina rasa saya kata passion tadi, untuk belajar. Saya pernah ingat pengalaman saya apabila di awal saya bekerja di bahagian halal, apabila saya terlibat dengan FTA, Free Trade Agreement. Pada ketika itu memang rancaklah Free Trade Agreement dengan beberapa negara diusahakan, antara Malaysia dengan New Zealand, Malaysia, Australia, Malaysia US, Malaysia EU dan berbagai pada ketika itu. Dan kami halal adalah satu niche baru yang dimasukkan di dalam Industrial Master Plan dan sebagainya pada ketika itu. Dan MITI juga apabila mereka memasukkan dalam Industrial Master Plan 3 itu untuk halal ni, ada beberapa komponen yang dibangunkan melalui satu jawatan kuasa untuk menjadikan Malaysia sebagai halal hub. Dan ini sebenarnya bermulanya bagaimana halal itu dibawa ke depan untuk terus maju menerajui dunia. Dalam jawatan kuasa itu di-identify lah beberapa keperluan untuk kita menjadi peneraju halal dunia ini. Kita perlu strengthen beberapa perkara. Pertama sekali adalah dari segi perundangan. Pada ketika itu halal adalah dilaksanakan pensijil halal dilaksanakan di JAKIM, tapi dalam masa yang sama negeri-negeri juga melaksanakan pensijil halal masing-masing. Mengguna pakai sistem yang berbeza, rujukan yang berbeza, logo juga ada sedikit perbezaan di situ dan sebagainya. Jadi dia menimbulkan isu apabila produk yang nak dieksport ke luar negara mengguna pakai sijil daripada negeri. Jadi bagaimana kita perlu mencari jalan untuk memastikan bahawa pensijilan halal diseragamkan dan dalam masa yang sama ada perundangan yang govern dia. Sebab halal bukan sahaja berkaitan dengan ekonomi ataupun industri, tetapi yang lebih penting adalah macam mana kita nak protect kepentingan pengguna-pengguna Islam. Dan di situlah kita melihat keperluan untuk membuat pindaan kepada Akta Perihal Dagangan 1972, dan alhamdulillah KPDN KK pada ketika itu juga merupakan ahli dalam jawatan kuasa tersebut. Mereka dan juga daripada Jabatan Peguam Negara bersama JAKIM, kita duduk bersama melibatkan industri juga melihat dan mencari jalan. So antara yang penting yang perlu yang sebelum kita membuat pindaan pada akta tersebut adalah menyeragamkan sistem pensijilan. Jadi bagaimana kita nak seragamkan seluruh Malaysia. Sudah tentulah dengan persetujuan dengan pihak negeri untuk menjadikan menggunakan pakai satu sistem yang sama, standard yang sama, manual prosedur SOP yang sama, logo sijil yang sama. Dan ini sebenarnya usaha ini bukan usaha yang sekejap. Hampir 10 tahun kita membuat roadshow, berbincang dengan pihak negeri, membuat menyampaikan sembah maklum kepada majlis raja-raja, berbincang dengan majlis-majlis agama Islam negeri, sehingga akhirnya pada tahun 2010 kita mendapat persetujuan bersama di bawah dengan perkenan majlis raja-raja untuk kita come out dengan mekanisme pensijilan halal bersama JAKIM Jain. Jadi dari situ kita menggunakan pakai satu standard yang sama, yang mana pembangunan standard ni pun sebenarnya satu perjalanan yang panjang juga. Kita adalah negara pertama yang come out dengan standard halal
berdasarkan keperluan ISO. Selepas itu kita bangunkan manual prosedur pensijilan halal. Dia adalah seperti interpretasi lah kepada standard itu, sebab kita tahu halal itu adalah berkaitan dengan hukum hakam. Jadi bagaimana kita nak pastikan industri memahami dalam bahasa mereka. Jadi standard inilah yang akan membantu, manual prosedur inilah yang akan membantu industri memahami keperluan pensijilan itu. Dan kita tidak tinggallah keperluan syariah itu memang menjadi dasar, asas dalam pembangunan standard. Dan logo yang sama, pakai logo yang sama dan juga CJ yang sama. Jadi sehingga hari ini alhamdulillah pensijilan halal bersama tu masih terlaksana melalui sistem. Kita mula pakai sistem permohonan pensijilan halal secara digital ini mulai tahun 2007 dan sehingga kini masih berjalan. Permohonan daripada pihak industri akan masuk ke negeri direct mengikut lokasi kilang masing-masing, pemohon masing-masing, dan pensijilan itu diuruskan di peringkat negeri. Setelah mereka membuat keputusan lulus, gagal atau bagaimana, barulah kami di JAKIM akan mengeluarkan CJ halal. Manakala di JAKIM kita akan menguruskan pensijilan halal untuk produk-produk yang di wilayah persekutuan dan juga produk antarabangsa. Dan dengan kaedah yang begitu, bila kita pakai satu CJ, satu logo, dia tak ada isu lagi untuk ekspor produk keluar negara. Tidak mengelirukan. Dan tidak mengelirukan pengguna juga. Kalau dulu dengan banyak logo, tak tahu mana satu dan sebagainya. Dan peruntukan undang-undang juga sangat ketatlah untuk penyalahgunaan logo dan juga pensijilan halal. Betul. Bila ada satu saja, maka kita boleh, masyarakat ataupun pengguna boleh terus hafal, ini ada logo halal Malaysia kan. Kalau tidak memang akan menimbulkan masalah. Dan satu lagi, kita buat apabila kita laksanakan pensijilan ni, kita bukan memikirkan tentang Malaysia saja, sebab dia ada kaitan bahan mentah kita import kebanyakannya. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahan mentah itu benar-benar halal ataupun dipersijakan halal. So kaedah yang kita gunakan adalah bahan mentah yang kritikal, terutamanya hendaklah mendapat pensijilan halal produk badan yang kita iktiraf. Bagaimana iktiraf? Kita buat audit ke luar negara. Badan-badan pensijilan halal tu kita punya protokol yang tersendiri, prosedur bagaimana kita nak mengiktiraf badan-badan. Walaupun setengah badan tu claim dia telah pun mematuhi ISO 17065, iaitu ISO untuk akreditasi sebagai badan pensijilan. JAKIM juga ada badan akreditasi itu. Tapi tidak semestinya kaedah pensijilan yang mereka laksanakan tu memenuhi syarat yang kita kendaki. Sebab di Malaysia ni kita pastikan bahawa ada beberapa perkara ataupun syarat yang wajib. Bagi contoh, badan pensijilan tu hendaklah badan yang dimiliki oleh orang Islam. Dia tak boleh sewenang-wenangnya siapa sahaja yang claim dia adalah badan yang accredited according to ISO 17065 boleh melaksanakan pensijilan halal. Itu antara contohlah. Dan dia kena ada keperluan tenaga-tenaga yang mencukupi, kepakaran yang mencukupi. Kalau misalnya dia kata dia certified product pharmaceutical, bahan ramuan yang pharmaceutical, so adakah dia mempunyai pharmacist? So yang itu kita akan tengok. Banyak benda yang kita boleh lihat di situ. Datuk, kita berbalik kepada Akademi Pengajian Islam ya. Akademi sekarang ni kalau kita ada hampir 1,700 pelajar sarjana muda dan 800 pelajar ijazah tinggi dan 500 pelajar di peringkat kalau dulu kita panggil peras, sekarang ni kita panggil peringkat asasi. Jadi dalam kita tahulah dunia sekarang ni adalah menghadapi cabaran digital digital teknologi. Kemudian mereka juga golongan yang generasi Z ni, mereka ni adalah orang yang ataupun kelompok yang terkesan dengan era pandemik baru-baru ini So adalah hasil-hasil kajian telah menunjukkan bahawa ada karakteristik tersendiri pada mereka. Jadi apa yang boleh Datuk
pesankan kepada mereka ini untuk mereka menjadi seorang pelajar yang berjaya dan boleh keluar ke dalam masyarakat, berbakti kepada masyarakat. Okey. Dunia belajar ni adalah dunia tempat kita mencari ilmu lah. Dan ilmu ni tidak terhad dalam bilik kuliah semata-mata, tetapi dari segi pembacaan ataupun mungkin juga dari segi pencarian dalam maklumat-maklumat melalui digital dan sebagainya. Kita tahu kecenderungan generasi sekarang adalah lebih cenderung untuk belajar dalam bentuk yang secara maya ni. Mungkin kalau kuliah online lebih ramai kalau kita kata kuliah untuk hadir fizikal ini. Tetapi itu tidak bermakna kita perlu mengabaikan tanggungjawab dan juga tugas untuk belajar tadi. Dan pencarian ilmu tu adalah sangat penting lah untuk semasa mereka berada di dalam dunia belajar ni, untuk menggarap segala keperluan-keperluan, bukan untuk tujuan lulus exam ataupun mendapat GPA yang tinggi dan sebagainya. Tak semestinya itu. Itu memanglah mungkin untuk tujuan pensijilan, tujuan ijazah dan sebagainya. Tetapi apabila kita keluar ke dunia pekerjaan, kita akan tahu betapa pentingnya mengumpul ataupun mendapatkan sebanyak-banyak ilmu semasa di dunia belajar. Saya ingat pesan arwah Datuk Mahmud Zudi masa majlis perpisahan kita, batch kami tahun 90 tu. Dia kata, hari ini anda semua berada di alam mimpi. Kerana dunia belajar ni adalah dunia yang kita tak rasa masalah. Kita duduk dalam dunia, dalam alam, seolah-olah dalam alam impian. Kita gembira bersama dengan rakan-rakan. Kita tidak memikirkan isu-isu di luar dalam masyarakat. Tetapi apabila kita keluar ke dunia pekerjaan, itulah sebenarnya dunia yang sebenar, perjuangan sebenar yang perlu kita hadapi. Dan bagi kita yang dah bekerja, kita dapat rasa suasana tu, dan memang kebenaran itu realiti lah, memang itu. Tetapi kalau kita tidak bersedia sejak dari alam pembelajaran, kita akan menghadapi masalah apabila kita berada di alam pekerjaan. Dan alam nyata, bukan alam mimpi lagi. So di alam nyata ini sebenarnya dia bukanlah perjalanan itu, dia perjalanan tu sifatnya ke depan, tetapi dia tidaklah lurus sebagaimana yang kita lalui di alam mimpi kita itulah. Dia ada cabang sana, cabang sini, belum lagi datang dengan pelbagai halangan, cabaran dan sebagainya. So di situ sebenarnya kalau kita para pelajar, anak-anak semua tidak bersedia dengan itu, kita bimbang apabila berada di dalam dunia pekerjaan hari ini. Dunia pekerjaan pun sebenarnya telah berubah mengikut suasana yang baru sekarang ni. Kita bimbang kita tidak bersedia untuk menghadapi cabaran itu. Dan itulah sebenarnya yang seharusnya diberi penekanan. Tetapi dalam masa yang sama, saya suka jugalah nak menasihat anak-anak kita ni, selain daripada karakter pelajar ni, dia ada dua. Satu yang memang fokus belajar, so cemerlang lah, dapat dapat straight A ataupun apa, dan dapat first class honour, macam Prof Dr. Cik Zarina ni, okey. Tapi ada satu kumpulan lagi yang mereka ni tak serius belajar, tetapi banyak bergiat dalam persatuan ke, atau dalam aktiviti-aktiviti luar. Tapi yang penting sebenarnya kita perlu mengimbangilah antara kedua. Yang aktiviti luar ni juga penting sebagai kita kata untuk membina kemahiran interpersonal kita, kemahiran kita berkomunikasi dengan pihak luar dan sebagainya.
So itu juga akan membantu kita banyak nanti. InsyaAllah. Okey, terima kasih Datuk. Dan satu lagi satu pertanyaan lah, sebab kita tahu kalau kita tengok kepada sejarah daripada dulu dan sampai sekarang, ramai alumni API UMI yang bekerja di JAKIM, Majlis Agama dan sebagainya. Datuk, saya nak tanya, sebab saya datang daripada bahagian penyelidikan. Kita tahu kalau yang terkenal di JAKIM ini adalah dana penyelidikan fatwa, kan? Ada tak dana-dana lain yang mungkin boleh diterokai oleh pihak-pihak kami lah, API, untuk bekerjasama dengan pihak JAKIM? Okey. Dana yang di JAKIM ni kita bergerak berdasarkan permohonan bajet tahunan lah. Tetapi kerjasama kita dengan pihak universiti sebenarnya tidak terbatas hanya dengan dana pendidikan dan sebagainya. Banyak bentuk kerjasama yang lain yang kita boleh buat secara bersama. Tidak semestinya melalui pendanaan, tetapi secara program-program secara bersama yang dibuat oleh universiti juga boleh kita kembangkan lah. Dan selain itu mungkin penglibatan anak-anak pelajar juga. Hari ini apabila PM menyebut tentang bagaimana untuk kita membina Malaysia Madani. So masyarakat madani yang bagaimana yang kita nak bangunkan. So anak-anak pelajar di universiti, di Akademi Pengajian Islam juga termasuk adalah generasi yang perlu dibimbing. Dan tadi di awal tadi, kalau Prof ingat, saya sebut tentang modal insan. So modal insan tu perlu bermula sebenarnya daripada zaman anak-anak belajar lagi. Mereka perlu diberi suntikan nilai dan juga kefahaman tentang aspirasi sebenar kita nak membentuk Malaysia hari ini. Dan kita tak nak dalam kegairahan kita mengejar pembangunan dan sebagainya, kita mengetepikan elemen-elemen nilai, sebab dia perlu seimbang. Jadi program-program yang bersifat pembentukan nilai, pembentukan saksiyah dan sebegitu tu sebenarnya kita boleh laksanakan secara bersama dan sebagainya. Dan saya melihat aset penting di universiti itu perlu kita gerakkan lah untuk mendapat kefahaman tentang ilmu Islam yang sebenar, nilai yang yang sewajarnya, yang perlu mereka ada dan sebagainya. Okey, terima kasih Datuk. Ada soalan, bukan soalan terakhir, permintaan terakhir untuk Datuk. Apa kata-kata semangat yang Datuk boleh sebutkan untuk para alumni di luar sana untuk kembali berbakti kepada Akademi Pengajian Islam, dan juga nasihat untuk para pelajar? Itu sebagai penutup. Okay. Okey, kata orang putih, kalau kita tak boleh nak if you cannot do something great, do the small thing in a great way. So kita mungkin tidak boleh melaksanakan suatu perkara yang hebat-hebat semua, tapi perkara-perkara kecil pun sekiranya kita buat yang terbaik, dia juga akan menjadi hebat jugalah. Jadi untuk anak-anak pelajar ataupun rakan-rakan di sana, saya kira penglibatan kita ataupun sumbangan kita dalam membangunkan Malaysia ini, sebenarnya membangunkan ummah, membangunkan masyarakat, membangunkan Islam di Malaysia ini, masing-masing ada peranannya yang tersendiri. Jadi tak semestinya menjadi orang yang hebat di mata orang, tapi sebenarnya diri kita sendiri tu sememangnya ada kehebatan masing-masing. So kita boleh masing-masing ada peranannya yang tersendiri. Terima kasih Datuk.
dan alhamdulillah ya, dengan perkongsian Datuk itu mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat bersama, dan juga untuk anak-anak dan juga masyarakat di luar sana, sebab video ini akan kita letakkan di dalam YouTube kita akan letakkan di dalam Instagram dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi daripada pihak kami Akademi Pengajian Islam atas kesediaan Datuk yang sangat sibuk tapi berjaya ataupun sudi untuk meluangkan masa bersama kami. Alhamdulillah, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Hajah Hakimah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah JAKIM, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, Facebook dan Instagram Akademi Pengajian Islam. Sekian, terima kasih.